Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI telah diberi peruntukan sebanyak 1.95 bilion dengan perbelanjaan mengurus sebanyak 640 juta dan pembangunan sebanyak 1.3 bilion. Peningkatan yang ketara jika dibandingkan dengan peruntukan pembangunan bagi tahun ini yang hanya memperuntukkan sebanyak 960 juta. Apakah signifikan dan justifikasi pihak MITI yang memerlukan perbelanjaan pembangunan yang meningkat dengan begitu besar itu? Sebagai salah satu kementerian yang menjadi pintu utama perdagangan dalam negara, sudah pasti sasaran hasil daripada perbelanjaan ini melebihi hasil kementerian-kementerian yang lain. Soalan saya, berapakah sasaran jumlah peluang pekerjaan yang dijangka terhasil daripada perbelanjaan pembangunan yang tinggi ini? Yang kedua, Tuan Pengerusi, butiran 020700, Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Perbadanan ini diperuntukkan sebanyak 45 juta. Persoalan saya, apakah pencapaian yang telah dicapai oleh MPC yang telah ditubuhkan oleh kerajaan sejak sekian lama? Adakah MPC ini telah mencapai matlamat yang telah digariskan oleh kerajaan dalam meningkatkan produktiviti negara? Apakah perancangan pihak kementerian dalam menangani masalah produktiviti rakyat tempatan yang semakin merosot? Yang ketiga, bagi butiran 040200 ekonomi digital, seperti mana yang kita sedia maklum, Malaysia Digital Economy Blueprint MyDigital telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Paguh. Saya minta penjelasan Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan akan meneruskan dasar ekonomi digital ini kerana ianya telah terbukti berkesan di dalam kejayaan Malaysia menarik kemasukan dan minat pelaburan daripada syarikat seperti Microsoft, Amazon, Intel, Tesla dan sebagainya. Di bawah butiran yang sama, tahap ketersediaan sumber manusia yang berkemahiran adalah sangat penting. Saya minta Yang Berhormat Menteri senaraikan kerjasama yang dilaksanakan di antara MITI dan institusi pendidikan di Malaysia bagi memastikan negara dapat menyediakan tenaga kerja di dalam ekonomi digital yang mencukupi dan berdaya saing. Masih di bawah butiran yang sama, dalam usaha untuk menyokong ekonomi digital, kerajaan terdahulu telah memperkenalkan Pelan Hala Tuju Strategik E-Dagang 2.0 NESR 2.0 dengan sasaran saiz pasaran e-dagang di Malaysia bernilai 1.5 trilion ringgit Malaysia menjelang tahun 2025 dan bilangan PMKS yang menerima guna platform e-dagang seramai 875,000 usahawan. Soalan saya, sejauh manakah sasaran tersebut yang telah berjaya dicapai setakat hari ini? Apakah pendekatan baharu yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam memastikan sasaran keseluruhan NESR 2.0 tercapai dan memberi manfaat kepada PMKS yang terlibat? Seterusnya, Tuan Pengerusi, 040300 Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Sebagaimana yang kita tahu, dua sektor baharu yang digalakkan oleh MIDA ialah pusat data centers dan kenderaan elektrik. Sebelum ini, Yang Berhormat Menteri mengumumkan bahawa kementerian telah memuluskan permohonan Tesla untuk mengimport bateri kenderaan elektrik BEV ke Malaysia, di mana Tesla akan membuka sebuah ibu pejabat di Malaysia, memperkenalkan pusat pengalaman dan pusat servis Tesla serta mewujudkan rakaian supercharger di Malaysia. Saya menyambut baik berkenaan perkara ini, akan tetapi kerajaan juga perlu fokus untuk membina ekosistem industri dalam rantaian pengeluaran EV global dan bukan hanya semata-mata fokus kepada EV haptics di dalam Malaysia. Persoalan saya, apakah perancangan pihak kementerian dalam usaha untuk mempercepatkan rangkaian infrastruktur stesen pengecasan EV di dalam negara? Antara yang menjadi kebimbangan terutamanya dalam kalangan pengguna EV adalah berkenaan dengan charging station. Yang Berhormat dalam penggolongan peringkat dasar yang lalu menyebut tentang sasaran 10,000 unit stesen pengecasan di seluruh negara. Apakah perancangan keseluruhan taburan untuk kesemua stesen pengecasan ini? Sebagai contohnya, di Terengganu ada 16 saja. Daripada 16 tak ada satu pun fast charging. Semua yang AC charging. Saya juga ingin bertanya, adakah pembinaan stesen pengecasan EV ini hanya dipacu oleh pihak industri saja? Adakah kerajaan berhasrat untuk memperkenalkan konsep matching grant bersama pihak swasta bagi merancangkan pembinaan stesen pengecasan ini, memandangkan pembangunan ekosistem EV ini masih agak perlahan? Yang kelima, di bawah butiran 050700 Perbadanan Industri Aero Angkasa Kebangsaan Malaysia NAICO diberi peruntukan sebanyak 3 juta. Saya minta sikit 1 minit.
Persoalan saya, apakah status kemajuan penubuhan Pusat Kecemerlangan Aero Angkasa Malaysia ini? Bagaimana pelaburan langsung DDI berkaitan dengan sektor angkasa yang telah berjaya ditarik ke dalam negara? 060-100 Expo 2025 Osaka, saya percaya pihak MITI harus melihat apakah bidang-bidang tertentu yang ingin diketengahkan di dalam Expo ini. Apakah bidang-bidang yang akan difokuskan oleh pihak kementerian? Mohon perincikan bidang-bidang tersebut. Kerajaan boleh melihat kejayaan Malaysia yang telah meraih pelbagai pelaburan sewaktu Expo Dubai 2020. Itu saja, Tuan Pengerusi. Assalamualaikum.